Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afrina binti Zailis dari Unit A2 akan mempersembahkan tentang tugasan 3 iaitu subjek keterampilan bahasa BMMB 1134. Jadi ini merupakan isi kandungan yang saya akan terangkan, iaitu halangan komunikasi yang terdiri daripada maklum balas, komunikasi sahala, gangguan saraf penerima, penyampaian saluran kedua, gangguan emosi dan gangguan luaran. Dan yang kedua, isu keterampilan berbahasa yang terdiri daripada 3 iaitu isu bahasa, isu budaya dan isu media sosial. Jadi, pengenalan bagi halangan dan isu keterampilan bahasa ialah komunikasi ini perlu dilakukan dengan berkesan untuk menjamin suasana yang baik dalam sesebuah masyarakat ataupun organisasi. Hal ini kerana perlunya ada hubungan di antara masyarakat, sama ada di antara pihak bawahan ataupun atasan dan sebagainya. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang standard yang digunakan dalam semua urusan iaitu pentadbiran, pekerjaan dan sosial. Jadi, bidang tersebut perlu menggunakan bahasa yang betul dengan memelihara kualiti sebagai bahasa Melayu. Terdapat pelbagai halangan komunikasi dan isu dalam keterampilan berbahasa. Yang pertama, halangan komunikasi. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi halangan komunikasi dalam perhantaraan dan penerimaan maklumat yang menjadi penghalang dalam komunikasi. Antaranya, maklum balas, komunikasi sahala, gangguan saraf penerima, penyampaian menerusi saluran kedua, gangguan emosi dan gangguan luaran yang dihadapi oleh penghantar ataupun penerima mesej. Jadi kita pergi kepada halangan yang pertama iaitu maklum balas. Maklum balas ni sebagai reaksi ataupun tanggapan dan pendapat yang diberikan oleh seseorang sebagai respons terhadap sesuatu perkara yang diterima. Ia merupakan proses komunikasi yang melibatkan penghantaraan maklumat tentang prestasi seseorang. Ia juga boleh terdiri daripada positif dan negatif. Maklum balas ni amat penting agar ia diterima dengan baik. Terdapat juga beberapa cara untuk bermaklum balas dengan berkesan, sebagai contohnya memberi dengan masa yang tepat. Yang seterusnya adalah komunikasi sahala. Komunikasi sahala ini merupakan penerima yang tidak memberikan respon. Bermaksud sahala ni pemberi sahaja yang berkomunikasi. Dua hal ini lebih berkesan kerana mesej yang diterima akan lebih jelas. Maksudnya komunikasi sahala ini tidak berkesan sangat. Jadi kita kena memerlukan komunikasi secara dua hala. Contohnya, ceramah merupakan komunikasi sahala. Ceramah juga merupakan komunikasi sebagai penerangan. Orang yang bercakap ni lebih banyak memberi huraian berbanding yang mendengar. Ia juga perlu untuk penting untuk memilih isi-isi yang penting untuk menyediakan hujah. Jadi, halangan yang ketiga adalah gangguan saraf penerima. Gangguan saraf penerima ni terdiri daripada banyak aspek iaitu demensia. Ia merangkumi pelbagai jenis diagnosis sebagai gejala kemerosotan intelek akibatnya perubahan dalam tisu sel dalam otak. Contohnya, gangguan ingatan dan perubahan tingkah laku. Demensia juga terbahagi kepada dua jenis, secara amnya iaitu demensia kortikal dan demensia subkortikal. Seterusnya, penyakit Huntington's disease. Ini ialah gangguan genetik neurodegeneratif progresif yang mengakibatkan kerosakan motor, kognitif dan psikologi. Pengenalan pasien muncul daripada kehilangan keupayaan berikut iaitu berjalan, bercakap, mengingat dan berdikari. 1 dalam 10,000 boleh dijangkiti penyakit ini. Yang seterusnya adalah skizofrenia. Ia merupakan gangguan bahasa yang terhasil akibat gangguan pemikiran. Seseorang yang mengalami boleh bercakap secara berterusan tetapi gaya bahasanya boleh dapat dibezakan dalam beberapa peringkat. Ia juga mengalami kesukaran dalam mencari kosakata yang betul. Dan akhir sekali adalah kemurungan. Kemurungan ni yang bermaksud orang yang jiwanya tertekan yang boleh dilihat daripada gaya mereka berbahasa dan maksud luahan lisan mereka. Pertuturan lisannya juga agak lemah dan kefasihannya agak terputus-putus dalam selang waktu yang agak panjang. Perangai emosi yang berkaitan dengan kemurungan juga adalah universal. Yang keempat, penyampaian menerusi saluran kedua. Saluran kedua ini menyebabkan mesej yang tidak sampai dengan jelas dan tidak mengikut seperti yang diinginkan oleh pengirim. Kadang-kadang penyampai mesej ini selepas mengirim
menokok tambah mesej yang ingin disampaikan oleh pengirim. Hal ini akan menyebabkan berlakunya salah faham komunikasi yang dijalankan akan tidak berkesan. Gangguan ini juga akan menyebabkan penghantar dan penerima mesej tidak dapat mengenal pasti sama ada mesej yang disampaikan oleh penghantar itu sahih atau tidak. Perkara ini kerana tiada kefahaman dalam mesej yang disampaikan oleh penghantar. Yang kelima adalah gangguan emosi. Gangguan emosi ini juga menjadi halangan dalam berkomunikasi. Hal ini kerana penerima menerima dan memahami mesej yang berdasarkan apa yang dilihat dan didengar mengikut perasaan, keperluan dan kehendaknya. Misalnya, semasa komunikasi, penerima berasa tertekan dengan maklumat diterima dan terus membuat kesimpulan tentang maklumat itu dengan perasaan marah. Jadi, emosi ini juga membawa ke dalam komunikasi yang dapat menghalang untuk menghasilkan komunikasi berjalan dengan lancar. Yang keenam, gangguan luaran. Apabila komunikasi tidak berlaku dengan baik, maka wujudlah suasana yang tidak baik dalam sesebuah organisasi ataupun masyarakat. Faktor ini mempengaruhi gangguan, termasuklah personaliti, motif, pelajaran dan pengetahuan. Sikap, emosi, kebolehan bertutur dan perasaan juga dapat mempengaruhi gangguan luaran. Contohnya, ada perasaan tidak yakin ataupun prasangka ataupun tidak percaya dalam organisasi tersebut, maka akan menghindarkan daripada komunikasi itu berjalan dengan lancar. Jadi, kita perlu menghapuskan perasaan yang tidak menyenangkan itu untuk mewujudkan hormat menghormati dalam kalangan manusia. Jadi, kita pergi kepada isu keterampilan berbahasa. Terdapat beberapa isu utama yang menjadikan kegagalan individu dalam berbahasa dengan baik. Antaranya adalah isu bahasa, isu budaya dan isu media sosial. Yang pertama adalah isu bahasa. Penggunaan bahasa merupakan aspek yang penting dalam proses komunikasi dengan orang lain. Penggunaan bahasa yang salah akan menyinggung perasaan orang lain dan salah faham akan berlaku antara individu. Contohnya, penggunaan kata-kata kesat dalam menegur orang lain. Penggunaannya, kata-kata kesat ini juga boleh berpunca daripada persekitaran hujam yang bersifat agresif yang boleh mengakibatkan penggunaan bahasa yang kurang sopan dan menyakiti perasaan orang lain. Oleh itu, jelaslah bahawa isu bahasa ni bukanlah sesuatu yang boleh dipandang rendah oleh masyarakat. Isu bahasa ni juga merupakan macam isu bahasa rojak, selanga dan dialek yang sering digunakan oleh remaja-remaja pada zaman kini. Yang kedua merupakan isu budaya. Malaysia ini mempunyai pelbagai masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan budaya. Kepelbagaian budaya juga menyebabkan berlakunya ketidakfahaman dalam komunikasi. Budaya juga meliputi aspek sosiologi yang seseorang individu seperti latar belakang dan asal-usul mereka. Penggunaan bahasa yang salah akan menyinggung perasaan orang lain dan salah faham akan berlaku. Contohnya, penggunaan bahasa kesat dalam menegur orang lain dan berpunca daripada persekitaran yang boleh menghalang dalam keterampilan berbahasa untuk menjalankan komunikasi dengan efektif. Dan akhir sekali adalah isu media sosial yang sering menjadi masalah utama pada zaman kini. Media sosial ini ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Hal ini kerana ia semakin hari semakin canggih penggunaan media sosial. Selain itu, melalui media sosial, masyarakat juga dapat berkomunikasi dengan pelbagai individu dan memudahkan urusan mereka dalam seharian. Namun, ia juga dapat menjejaskan keterampilan berbahasa kita. Contohnya, penggunaan bahasa sikatan dalam media sosial. Hal ini akan menyebabkan pelajar ini terbawa-bawa dalam penulisan akademik dan penulisan ilmiah yang menyebabkan kesalahan ejaan, struktur ayat dan sebagainya. Hal ini juga akan menyukarkan pensyarah untuk memahami penulisan para pelajar. Jadi, jelaslah bahawa media sosial ni telah menenggelamkan keterampilan berbahasa dalam kehidupan kita. Jadi, kita perlulah menaik tarafkan bahasa kita dengan menggunakan kata-kata yang betul dalam penggunaan media sosial. Dan sebagai remaja juga, kita perlulah membetulkan kesalahan kita supaya generasi akan datang tidak mengikut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, syarikat Maggi menjadi pilihan saya sebagai syarikat korporat yang berada di Malaysia. Dan ini merupakan halaman utama dalam aplikasi Facebook Maggi. Jadi, kesalahan yang saya dapati dalam halaman Facebook Maggi ini adalah penggunaan huruf besar yang salah. Sebab perkataan raja ini merupakan kata nama
yang tidak mempunyai huruf besar. Jadi kita perlu menggunakan huruf kecil di tengah-tengah ayat. Kesalahan yang kedua merupakan penggunaan ayat yang tidak teratur. Jadi, seperti ucapkan juga terima kasih kepada insan yang ikhlas menyediakan sajian anda raya. Penggunaan ayat tidak teratur ini dapat menyebabkan kekeliruan masyarakat tidak faham apa yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut. Kesalahan yang ketiga merupakan penggunaan bahasa Inggeris yang dicampur adukkan dalam ayat bahasa Melayu seperti perkataan tag, tag. Kita perlu menggantikan tersebut dalam bahasa Melayu supaya tidak berlakunya bahasa rojak yang dapat mempengaruhi bahasa kita sekarang. Sekali kesalahan yang saya dapati dalam halaman Facebook ini adalah penggunaan bahasa Inggeris iaitu tips dalam ayat. Kita juga perlu menggantikan perkataan itu sebagai cara atau petua untuk menggantikan perkataan bahasa Inggeris iaitu tips. Kesalahan ini juga merupakan kesalahan yang selalu masyarakat sering menggunakan dalam media sosial, iaitu 20 kali yang digantikan dengan 20x. Kita perlu menggunakan perkataan kali sebagai gantinya x itu, supaya generasi akan datang tidak mengikut trend itu dan dapat mencegahnya dengan baik. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi rumusannya ialah, jelaslah bahawa komunikasi berkesan dapat dijalankan sekiranya tidak ada halangan ataupun isu yang berlaku sepanjang proses komunikasi tersebut. Penggunaan bahasa yang semasa bertutur haruslah dikawal dan ditapis serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Penggunaan bahasa yang kesat juga dan kotor perlu dielakkan daripada digunakan dalam komunikasi dengan orang lain. Istilah-istilah yang baru muncul hanya menjadi ikutan tetapi masih membawa maksud yang sama walaupun kita menggunakan bahasa yang sopan. Isu-isu terkini mengenai keterampilan berbahasa juga haruslah diambil perhatian oleh semua orang agar tidak berleluasa dan dapat melahirkan lebih ramai golongan yang matang dalam membuat keputusan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.